بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri yang ke-17 bagi meneruskan lagi pembacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah. Dan kata pengarang rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bihi fid dharain amin. Wa amma al-akhbar, dan adapun al-akhbar adalah jamak bagi khabar, iaitu maksudnya adalah perkhabaran. Dan dalam usul fiqh ini, dalam kitab ni, Imam Al-Haramain telah pada awal kitab telah membahagikan pembahagian kalam, iaitu ucapan, yang mana al-kalam ataupun ucapan ini terbahagi kepada beberapa bahagian, yang mana yang pertama adalah suruhan, ucapan yang berbentuk suruhan, ucapan yang berbentuk larangan. Dan kemudian kita akan membaca tentang ucapan yang berbentuk perkhabaran. Okay. Dan perkhabaran adalah sesuatu yang ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Khabar ni ada yang boleh masuk di dalamnya kebarangkalian benar ataupun dusta. Kerana ucapan ni tidak dapat tidak sama ada ianya menunjukkan permintaan at-talab ataupun tidak menunjukkan permintaan. Kalau ada perbuatan atau kalau ada ucapan ataupun kalam yang menunjukkan permintaan untuk buat sesuatu, maka ia adalah ucapan yang berbentuk suruhan. Dan kalau ada tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, maka ianya adalah larangan. Dan kalau tidak ada tuntutan, sama ada suruhan atau larangan, maka ia akan menjadi dua bentuk lagi, iaitu istifham, iaitu pertanyaan, ataupun yang kita tengah baca ni ialah perkhabaran. Maknanya dalam perkhabaran ni tidak ada suruhan, tidak ada larangan, tidak ada permintaan, tidak ada tanya, tidak ada pertanyaan. Maka itu adalah khabar. Khabar secara umumnya khabar. Dan di dalam khabar ni ada khabar-khabar yang biasa antara kita. Maknanya kita memberitahu seseorang tentang sesuatu, ataupun khabar Rasulullah, iaitu hadis-hadis Rasulullah SAW, ataupun khabar daripada Allah, iaitu Quran, iaitu wahyu. Maka agama kita ni sampai kepada kita ni dalam bentuk perkhabaran, iaitu dua khabar lah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di dalam perkhabaran inilah terkandung di dalamnya suruhan-suruhan dan larangan-larangan. Maknanya khabar, iaitu perkhabaran inilah yang memuatkan semua suruhan-suruhan dan larangan-larangan yang ada
dalam agama kita ni. Tapi pembahagian ucapan, semata-mata pembahagian ucapan ni atau pembahagian kalam ni terbahagi kepada yang kita sebutkan tadi itulah, iaitu suruhan, larangan, permintaan, istifham ataupun khabar. Tapi tidak menafikan bahawa di dalam khabar ni, ini secara khususnya lah, dalam khabar Rasulullah tu kadang-kadang ianya berbentuk cerita, maknanya Nabi buat apa dulu, ataupun di dalam tu terkandung Nabi menyuruh ataupun Nabi melarang sesuatu. Okay. Tapi memang mana-mana perbahasan usul fiqh ni pun akan dimulakan dengan sesuatu yang umum, yang biasanya yang melibatkan dari segi realiti dan dari segi bahasa. Kemudian akan masuk kepada benda yang detail, iaitu khabar yang sebenarnya yang kita nak maksud sebenarnya daripada bab al-akhbar ni adalah kita nak berbincang tentang secara spesifiknya adalah khabar-khabar yang khabar-khabar Rasulullah lah, iaitu hadis-hadis Rasulullah. Dan perbahasan sampingannya ialah kita menyebutlah apa khabar yang qat'i, yang benar. Maknanya ada khabar yang semata-mata benar, tidak ada perkhabaran yang dusta. Contohnya khabar daripada Allah, contohnya Quran tu semuanya adalah perkhabaran yang benar. Itu dari segi zatnya lah. Dari segi semata-mata perkhabaran tu, maka ialah kalau ia adalah nisbah kepada Allah, maka perkhabaran tu adalah perkhabaran yang benar. Dan perkhabaran Rasulullah pun adalah satu perkhabaran yang benar. Cuma macam mana perkhabaran ni sampai kepada kita, maka ia akan melalui satu perjalanan perpindahan perpindahan daripada manusia ke manusia, daripada generasi ke generasi itulah. Maka akan dibincangkan generasi awal, generasi seterusnya, macam mana setiap generasi ni dia menanggung ataupun menerima apa yang dia lihat, apa yang dia riwayatkan, sehinggalah sampai kepada zaman kita ni. Okay, kemudian kata orang lagi, fal khabaru ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib lihtimalihi lahuma. Maknanya bila kita bincangkan semata-mata perkhabaran ni dari segi ianya adalah khabar, memang akan ada kebarangkalian benar atau dusta. Contohnya ada seorang mengatakan bahawa solat itu wajib. Kata-kata orang yang berkata ni, iaitu solat itu wajib, adalah satu pemberitahuan, satu khabar. Maknanya boleh jadi khabar itu benar ataupun khabar itu tidak benar, dusta. Okey. Tapi khabar ni dia tidak tanpa mengambil faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada benar ataupun tidak benarnya suatu berita tu. Maknanya apabila kita bincang tentang khabar Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam, ia telah ada faktor lain yang memberi kesan kepada kebenaran khabar tu, iaitu kita panggil khususiyah orang yang berkata, khususiyatul fa'il. Iaitu bila Nabi berkata, maka ianya adalah suatu perkhabaran yang benar, kerana telah berdirinya dalil yang mengatakan bahawa Nabi ini bercakap benar. Maknanya ada dalil lain yang telah mengenepikan kebarangkalian bahawa Nabi ini berdusta. Maka terkeluarlah daripada perkhabaran ni ialah perkhabaran yang
apa, ada kebarangkalian dusta dengan benar atau dusta ni, dia terkeluar daripada kebarangkalian ni, iaitu khabar Rasulullah ni tidak ada kebarangkalian tersebut, kerana kebarangkalian tersebut telah diangkat dengan adanya dalil yang mengatakan bahawa Nabi SAW tidak sesekali akan berdustalah. Okey. Dan juga ada juga khabar yang dari segi akalnya, akal telah menolak kebarangkalian bahawa apa yang dikhabarkan itu adalah dusta. Contohnya, satu adalah separuh daripada dua. Maknanya ianya telah dibenarkan oleh akal, maka ia dah tidak termasuk di dalamnya kebarangkalian dusta. Okey. Kemudian kita akan tengok kata pengarang lagi, qala al-mu'allif rahimahullah. Okey, wal khabaru, sebelum tu maknanya khabar ni adalah sesuatu yang masuk padanya kebarangkalian benar ataupun dusta. Maka kita nak tahu apakah itu benar dan apa itu dusta. Yang dimaksudkan dengan kebenaran tu ialah apabila apa yang disebut di dalam khabar itu, maknanya telah berlaku sandaran ataupun telah berlaku sandaran hukum dalam sesuatu khabar. Contohnya kalau kita kata solat itu wajib, maka telah disandarkan kepada solat itu kewajipan. Maknanya solat itu wajib. Maka bila kita nak tahu adakah perkara itu benar ataupun tidak, kita akan tengok adakah hukum yang ada dalam khabar itu benar-benar dalam realitinya, ataupun kita kata yang di luar ataupun nisbah kharijiyah. Yang kita sebutkan di sini adalah nisbah kharijiyah, maknanya realiti yang di luar macam mana, adakah bertepatan dengan realiti yang ada dalam luar. Maka kita lihat memang solat itu wajib, contohnya, maka ia adalah satu perkhabaran yang benar. Dan yang dusta pula, maka yang mana-mana khabar yang tidak bertepatan dengan realiti ataupun perkara sebenar yang di luar daripada ucapan tu, di luar daripada khabar tu, maka ianya adalah dusta. Contohnya solat tidak wajib, maka ia adalah satu khabar yang dusta lah. Okey. Kemudian wal khabaru yanqasimu ila ahadin wa mutawatir. Okey. Di antara perbincangan yang penting dalam usul fiqh ni ialah perbincangan tentang pembahagian ahad dan mutawatir. Okey, apa itu ahad? Okey, kita akan tengok dulu apa itu mutawatir. Hanya bila kita kenal mutawatir, maka kita dapat tahu apa itu ahad. Dan khabar ini perkhabaran ini terbahagi kepada dua, iaitu perkhabaran ahad dan perkhabaran yang bersifat mutawatir. Okey. Dan adapun perkhabaran yang mutawatir ni adalah perkhabaran yang memberi apa? Fal mutawatiru ma yujibul ilma. Okey. Benda yang perkara pertama yang disebutkan yang membezakan mutawatir dengan ahad ni adalah ma yujibul ilm. Maknanya perkara mutawatir ataupun khabar yang mutawatir ni adalah khabar yang memberikan keyakinan, memberikan maklumat yang pasti, yang daruri. Maknanya tidak ada
tidak ada kebarangkalian silap. Contohnya Al-Quran ni yang sampai kepada kita ni adalah suatu khabar yang mutawatir. Maksudnya sampai kepada kita dengan secara mutawatir. Maknanya mutawatir dari setiap lapisan. Maknanya setiap lapisan generasi Quran ni telah diriwayatkan secara mutawatir, iaitu telah apa maksud tu mutawatir ni, telah diriwayatkan oleh sebilangan manusia yang ramai. Maknanya dia ada bilangan tertentu, bilangan yang dikira mutawatir lah, tapi ulama juga khilaf berapakah yang bilangan yang boleh dikatakan bilangan tersebut adalah bilangan yang mencapai tahap mutawatir. Tapi Quran ni adalah suatu khabar yang diriwayatkan kepada kita dengan cara mutawatir. Maknanya tidak syak lagi Quran ni adalah benar, yang tidak ada kebarangkalian silapnya, yang maknanya ia adalah kalam Allah. Maknanya ia adalah kalam Allah lah. Maknanya ia adalah benar daripada Allah. Itu adalah mutawatir. Dan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi juga ada yang telah diriwayatkan dengan oleh bilangan perawi yang ramai, yang sampai kepada tahap mutawatir. Maka sebahagian hadis Nabi juga termasuk di dalam khabar yang mutawatir. Tapi sebahagian besar hadis Nabi ni adalah diriwayatkan secara ahad. Maknanya tidak sampai bilangan mutawatir. Okay, kenapa mutawatir ni mewajibkan ma yujibul ilm? Maknanya apabila kita dapat suatu perkhabaran yang mutawatir, maka ianya memberi satu keyakinan ilmu yang daruri kepada kita. Kita tak payah fikir lagi bahawa memang perkara yang sampai kepada kita ni adalah benar. Kerana apa? Kerana apabila telah diriwayatkan secara mutawatir, maknanya mutawatir ni adalah bilangan yang ramai yang memustahilkan kebarangkalian bahawa perawi-perawi yang ramai ni yang mana ianya berbagai-bagai manusia lah, maknanya berbagai dan manusia yang berasal daripada tempat-tempat yang berasingan telah hilang kebarangkalian bahawa mereka ni akan berpakat untuk berdusta lah. Maknanya berpakat dari generasi ke generasi untuk berdusta. Maknanya sesuatu yang melibatkan perawi yang ramai ni biasanya mustahil lah untuk berlaku pakatan dusta ni. Kerana mungkin kalaulah dalam yang ramai-ramai ni mungkin akan ada yang akan mungkin ada yang akan beritahu bahawa mungkin ada yang keluar daripada pakatan ni. Maknanya dia tak sanggup, contohnya untuk berdusta, contohnya boleh jadi macam tu. Tapi untuk perawi yang ramai, yang melibatkan manusia yang asalnya berbeza-beza, maka ianya telah memustahilkan kebarangkalian berlakunya dusta. Ya. Itu adalah perkara yang mutawatir. Okay. Dan di antara syarat mutawatirnya juga ianya diriwayat wahwa an yarwiya jama'atun la yaqa'u at-tawatu'u 'ala al-kadhibi min mithlihim ila an yantahiya ila al-mukhbari anhu. Ianya diriwayatkan oleh jamaah sebilangan manusia yang tidak berlaku padanya pakatan untuk berdusta, dan daripada seperti mereka ini, maknanya daripada sebilangan yang ramai ini telah dipindahkan kepada generasi yang lain dengan bilangan yang ramai juga, sehinggalah ataupun ianya diriwayat sehingga sampai kepada asal
iaitu sampai kepada Rasulullah SAW ataupun sampai kepada Rasulullah SAW. Maksudnya daripada zaman kita ni ataupun daripada zaman yang dikira sebagai zaman periwayatan, contohnya zaman 3 kurun yang pertama, contohnya daripada zaman tabi'in sehinggalah Rasulullah SAW berterusan daripada zaman mereka tu sehingga zaman Rasulullah, kekal bilangan mutawatir tu sehinggalah sampai kepada Rasulullah SAW. Maka itu adalah itu adalah bilangan mutawatir. Dan disyaratkan juga ialah wa yakunu fil asli an musyahadatin aw sama'in la an ijtihad. Maknanya perkara yang mutawatir ni adalah melibatkan perkara-perkara yang dilihat dengan panca indera, sama ada dengan yang disaksikan dengan panca indera. Contohnya disaksikan dengan secara lihat dengan mata ataupun pendengaran sama', dan tidak boleh berasaskan ijtihad. Maknanya perkara mutawatir ni hanya melibatkan sesuatu yang boleh dirasai dengan panca indera. Maknanya hadis-hadis ni didengar daripada Rasulullah SAW secara sama', iaitu Nabi bercakap dan ada para sahabat mendengar dan meriwayatkan apa yang dia dengar tu, ataupun dia melihat apa yang Rasulullah buat, maka dia riwayatkan apa yang dilihat tu kepada perawi yang seterusnya sehingga ke generasi seterusnya. Maka perkara mutawatir ni tidak melibatkan perkara ijtihad. Okey, kenapa tidak melibatkan ijtihad? Kerana ijtihad ni boleh jadi ada kebarangkalian silap. Maksudnya ijtihad ni tidak semestinya benar, tidak semestinya tepat. Okey. Kemudian kita tengok apa itu khabar ahad. Wal ahadu huwa alladhi yujibul amal. Okey, sebelum tu bila kita sebut khabar ahad ni adalah khabaran yang mewajibkan amal. Maksudnya bila sampai kepada kita hadis Rasulullah yang diriwayatkan secara ahad, maka ia telah memberi maklumat bahawa dia telah memberi sangkaan atau dhann. Maknanya tahap keyakinan tu adalah tidak sampai kepada tahap tahap keyakinan seperti mutawatir tu. Mutawatir ni maknanya kalau kita boleh sebut dalam nisbah peratusnya, ahad ni kurang daripada 100% lah. Kalau mutawatir ni adalah sesuatu yang muktamad, yang pasti. Tapi ahad ni ada kebarangkalian silap. Tapi walaupun kebarangkalian silap tu ada, tapi ia tetap mewajibkan amal. Kerana apa? Bila kita berdepan dengan perkara ahad ni atau khabar Rasulullah yang SAW yang diriwayatkan secara ahad ni, maka ianya kita ada dua kebarangkalian je, sama ada hadis ini benar ataupun tidak benar. Tapi kebarangkalian yang tidak benar ni sangat lemah lah. Kenapa? Bila adanya suatu riwayat ataupun suatu hadis yang diriwayatkan secara ahad ni, ianya tetap ada kebarangkalian benar tu masih ada. Dan dan secara logik akalnya ialah kita mesti wajib beramal dengan hadis ahad ni. Sebab sama ada kita akan meninggal, sama ada kita ambil ataupun tinggal. Maka bila kita tinggal, itu sebenarnya kita telah beramal dengan kebarangkalian yang lagilah lemah. Maka kita ambil kebarangkalian yang kuat, iaitu dalam perkara ni ialah hadis-hadis yang diriwayatkan secara ahad, yang mana ahad ialah yang tidak sampai kepada tahap mutawatir.
Apabila disebut di sini wallazi yujibul amal, ke ianya kalau mutawatir ma yujibul ilm, maka hadis yang ataupun perkara yang mutawatir ni lagilah lebih aula dikatakan bahawa ianya adalah ma yujibul ilma wal amal. Tapi setiap perkara itu disebut dengan sesuatu yang membezakan, ataupun bukan membezakan, sesuatu yang ianya yang jelas lah. Maknanya suatu perkara itu biasanya disebut dengan suatu sifat yang jelas. Maka ahad ni ialah sifat yang jelas bagi hadis ahad ni ialah hadis ahad ni wajib beramal, wajib beramal. Maknanya kalau hadis yang mutawatir ni kita tak perlu sebut wajib beramal. Memang bila kita tahu perkara ahad pun, hadis ahad pun wajib beramal, maka hadis yang mutawatir ni lagilah wajib beramal. Okey, dan hadis-hadis ahad ni ialah sebahagian besar hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya apabila sebahagian besar hadis Nabi ni bersifat ahad, iaitu tidak bersifat mutawatir, maknanya ruang untuk berijtihad tu adalah ruang yang boleh dikatakan ruang yang besar dan luas. Hanya benda-benda yang muktamad dalam agama ni tidak banyak. Yang banyak adalah benda-benda ruang yang kita ataupun para mujtahid ada ruang untuk berijtihad. Okey. Wal ahadu huwa alladhi yujibul amal wa la yujibul ilm. Tapi perkara ahad ni juga bila ianya dikuatkan lagi dengan qarinah yang lain, maka ia mungkin boleh naik kepada suatu peringkat yang lebih tinggi, iaitu ghalabatul dhann, maknanya hampir dah kepada yakin. Maknanya perkara ahad ni bila ditambah dengan petunjuk-petunjuk lain ataupun alamat-alamat lain ni, maka ianya mungkin boleh naik kepada yakin ataupun kepada peringkat yang lebih tinggilah dari segi keyakinan. Itu ghalabatul dhann. Okey. Dan kemudian ahad ni, hadis-hadis ahad ni ataupun khabar ahad ni terbagi kepada dua. Wa yanqasimu ila mursalin wa musnad. Okey. Okey, mursal dan musnad. Okey. Okey. Okey, kita akan lihat fal musnadu, apa itu musnad dan apa itu mursal. Fal musnadu ialah mattasala isnaduhu. Okey, hadis-hadis ahad ni sama ada ianya diriwayatkan secara bersambung sanad ataupun tidak bersambung sanadnya. Maka kalau bersambung sanad, maka ianya kita panggil sebagai hadis yang musnad, iaitu bersambung sanadnya. Okey, maknanya sanadnya tidak putus. Maknanya daripada maknanya dari perawi yang terakhir sehingga Rasulullah SAW, semua perawi disebutkan tanpa digugurkan. Tak ada yang digugurkan, maknanya semuanya disebut. Okay. Dan hadis mursal ataupun khabar yang mursal, wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu. Okey, apabila terputus je, walaupun pada peringkat sahabat, ianya dikira sebagai hadis yang mursal. Kerana mursal di sisi ulama usul ataupun usuliyun berbeza dengan hadis mursal yang sebagaimana ditakrifkan oleh ulama hadis.
iaitu muhaddithin. Usuliyun, ulama usul bila dia kata hadis yang mursal ni ialah hadis yang tidak bersambung sanadnya, ianya adalah melibatkan sahabat. Maknanya kalau sahabat tidak disebutkan, contohnya seorang tabi'in menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menggugurkan perantaraan antara dia dengan Rasulullah, sedangkan dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dikira sebagai mursal. Itu mursal tabi'i. Contohnya kalau seorang sahabat dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sebenarnya tidak meriwayatkan secara terus daripada Rasulullah, dia tak dengar, tapi dia sebenarnya meriwayatkan daripada sahabat yang lain, tapi dia hazaf, dia menggugurkan nama sahabat tu, tapi dia terus mengatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bila seorang sahabat buat macam ni, ia dikira sebagai mursal juga. Yang kita sebut sebagai mursal sahabi. Hadis-hadis yang mana seorang sahabat mengirsalkan, maknanya dia telah menggugurkan sahabat yang lain yang sepatutnya mungkin dalam riwayat hadis tu patutnya disebut tapi dia tak sebut. Dan mursal di sisi ulama usul juga melibatkan dia lebih luas lagi, makna dia melibatkan mursal yang maknanya tabi'in. Bila tabi'in kata qala Rasulullah SAW, maka ianya juga adalah mursal. Dan kalau ia dalam silsilah rawinya terputus lebih daripada selain sahabat, lebih daripada seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang, ianya juga adalah hadis yang mursal. Contohnya kalau di sisi muhaddithin, kalau hadis yang mursal ni ialah hadis yang mana tabi'in menyebut qala Rasulullah SAW, itu adalah mursal di sisi ulama hadis. Tapi kalau tabi'in menyebut qala Rasulullah SAW, maka ianya adalah hadis yang munqati'. Maknanya ia adalah hadis yang munqati'. Dan kalau dua orang gugur, maknanya selain daripada sahabat ada dua orang perawi telah digugurkan daripada silsilah isnad, sanad, daripada sanad, maka ianya adalah hadis yang mu'dhal, ataupun hadis yang dihazafkan oleh perawi hadis tu, dihazafkan semua sanad, disebut qala Rasulullah SAW. Contohnya Imam Bukhari bila sebut qala Rasulullah SAW, maka ianya dikira sebagai mu'allaq, hadis yang mu'allaq. Okay. Tapi di sisi ulama usul, kesemua ni adalah hadis yang mursal, iaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya. Okey, kita akan lihat seterusnya hujjiyah ataupun kehujahan hadis-hadis yang kita sebutkan ni. Okey. Maka hadis yang bersambung sanad ni, dengan melihat syarat-syarat yang lain jugalah, kita tengok syarat-syarat perawi dia. Kalau perawi dia adil, maka ianya adalah hujjah. Okey, tetapi kita akan tengok hadis yang mursal ni, hujjiyah ataupun dari segi kehujahan hadis ni, ianya sebenarnya adalah khilaf di kalangan ulama. Fa in kana, kata pengarang, fa in kana min marasil ghairi sahabati falaysa bihujjah. Okey, sebelum tu kita akan sebutkan apa yang ulama sepakat, iaitu hadis yang mursal sahabi mursal sahabi ni ialah apabila seorang sahabat meriwayatkan hadis terus daripada Rasulullah SAW tanpa menyebut sahabat yang dia
dengar. Maka hadis ni adalah hujah secara sepakat di sisi ulama. Ya, tidak ada khilaf bahawa mursal sahabi, bila seorang sahabat berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah hujah. Kenapa? Kerana kerana para sahabat ni dia tidak menjadi masalah kepada kita kalau kita tidak tahu keadaan sahabat yang tidak disebutkan dalam sanad tu. Sebab kesemua para sahabat ni adalah dari segi keadilannya kesemuanya adalah udul, iaitu kesemua para sahabat ni adalah orang yang dipercayai, orang yang adil. Maka perawi yang adil riwayatnya adalah hujjah. Tapi yang berlaku khilafnya adalah fa in kana min marasil ghairi sahabah. Selain daripada mursal sahabat ni adalah khilaf di kalangan ulama. Okey. Mursal yang khilaf pada berhujjah dengan mursal, contohnya mursal tabi'i. Apabila seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW ataupun tabi'in. Hadis-hadis yang mursal yang diriwayatkan oleh mereka ni khilaf di kalangan ulama, maka jumhur ulama daripada fuqaha dan juga sebahagian muhaddisin dan usuliyin mengatakan bahawa ianya adalah hujjah. Maknanya Imam Malik, Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur daripada Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa mursal tabi'i atau mursal tabi'in ini adalah hujjah. Okay. Dan yang mengatakan tidak hujjah ni adalah ulama-ulama yang berbeza pandangan dengan mereka ni ialah ulama-ulama sebahagian besar ulama ahlul hadis, iaitu termasuklah Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya Imam Muslim menganggap bahawa mursal tabi'in ni adalah hadis yang dhaif yang tidak boleh dibuat hujjah. Kenapa? Kerana apabila suatu hadis hilang daripadanya seorang yang tidak disebut, maka yang tidak disebut tu kita tak tahu keadaan dia, adakah dia ni thiqah ataupun tidak thiqah. Maka bila berlaku kebarangkalian tu, maka ia telah menjadikan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Tapi jumhur ulama daripada fuqaha dan muhaddisin kebanyakannya menerima hadis mursal. Tapi kita akan tengok juga Imam Syafi'i juga akan menerima mursal dengan syarat lah. Dan ada syarat-syarat yang dibincangkan nanti. Maka di sisi Imam Syafi'i, hadis mursal tabi'i tidak menjadi hujjah kecuali mursal Sa'id, illa marasila Sa'id bin al-Musayyib. Okay. Mursal tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib ni, Imam Syafi'i terima hadis dia, hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin al-Musayyib ni. Kenapa? Kerana telah disiasat, telah diperiksa bahawa ke semua hadis yang mana mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib ni sebenarnya semuanya bersambung sanad. Sama ada diriwayatkan oleh tabi'in lain secara musnad, ataupun ianya diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Musayyib ni secara musnad. Maknanya kadang-kadang dia kata qala Rasulullah SAW terus,
kadang-kadang dia menyebut rawi yang dia tak sebut dalam bila dia irsalkan hadis tu. Maka untuk tabi'in yang special lah di sisi Imam Syafi'i ni, iaitu Sa'id bin Musayyib. Dan sebenarnya, dan siapa-siapa yang halnya seperti Sa'id ni juga sebenarnya sepatutnya menjadi mazhab Syafi'i menerima orang yang halnya seperti Sa'id bin Musayyib. Okey. Kerana apa? Kerana Sa'id bin Musayyib ni kebanyakan hadis yang dia irsal tu, dia sebenarnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah, iaitu Abu Hurairah ni adalah bapa mertua Sa'id bin Musayyib. Ya, kebarangkalian ataupun kebanyakan hadis yang diriwayatkan itu sebenarnya adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita boleh simpulkan di sini bahawa tabi'in yang pada kebiasaannya meriwayatkan hadis, yang memursalkan hadis, dan pada adatnya dia tidak meriwayatkan selain daripada sahabat, maka kita terimalah hadis ni, kerana keadaan dia ketika itu samalah seperti keadaan Sa'id bin Musayyib. Okey. Okey. Okey, kemudian hadis-hadis mursal yang akan hadis-hadis mursal selain hadis mursal yang diriwayatkan oleh sahabat ni, dia akan naik tingkatannya dan akan dijadikan hujah apabila ianya diriwayatkan secara musnad, sama ada daripada periwayat hadis yang sama ataupun perawi yang lain. Maknanya kalau ada perawi yang lain meriwayatkan hadis secara musnad, maka ia menyokong riwayat yang diriwayatkan secara mursal. Dan juga kalau ada kalau hadis mursal tu menepati fatwa ataupun ijtihad kebanyakan ahli ilmu ataupun kebanyakan ulama, maka ianya juga diterima ataupun ianya dikuatkan dengan qaulus sahabi, juga akan mengangkat hadis yang mursal tadi, dan ia akan dijadikan hujah. Dan yang akan mengangkat hadis mursal ni juga adalah kalau hadis itu diterima secara sepakat ahli zaman tersebut, maknanya ianya diterima. Semua ulama telah beramal dengan hadis tersebut tanpa khilaf, maka ia juga telah mengangkat hadis tersebut, dan hadis tersebut adalah hujah lah. Dan juga kalau hadis-hadis tersebut ni menepati kaedah daripada kaedah-kaedah syarak, maka ia juga diterima. Okey, maknanya ada pertimbangan lain selain daripada pertimbangan sanad. Ya, sanad ni kata Al-Allamah Anwar Shah Kashmiri, dia kata sanad ni adalah untuk mengasingkan apa yang bukan sunnah daripada sunnah, bukannya untuk mengeluarkan sunnah yang telah diamalkan. Maknanya apa yang diterima yang telah diamalkan, maka ianya adalah sunnah yang sabitah, yang sepatutnya tidak menjadi pertikaian dalam penerimaannya. Maknanya kata-kata rijal hadis ni bila berada di hadapan hadis yang telah diterima pengamalannya, maka ianya sesuatu yang
sesuatu yang tidak patutlah. Kenapa? Bila hadis itu telah disokong dengan amal, maka hadis itu telah naik darjat dia, telah naik, kerana hadis tersebut ketika itu, hadis itu adalah hadis yang diterima. Okey. Kemudian kita tengok lagi, wal an'anatu tadkhulu 'ala al-isnad. Okey, hadis mu'an'an, al-an'anah ni adalah masdar kepada an'ana. An'ana ni adalah bila perawi hadis meriwayatkan hadis, bila dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah, ataupun daripada para tabi'in, ataupun daripada tabi'in, tabi'in hingga tabi'in, maknanya disebut daripada an, daripada tabi'in sekian an, daripada sahabat sekian an, maka itu yang disebut sebagai hadis yang mu'an'an, maknanya disebutkan kepadanya daripada. Dan lafaz penyampaian hadis ni berbeza. Dan yang menjadi khilaf kat sini, adakah hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi dengan menyebut an'anah ni khilaf, adakah ianya adalah hadis yang bersambung sanad ataupun tidak. Maka yang sahihnya adalah, ataupun yang dalam kitab ni, iaitu dalam mazhab Syafi'i, hadis yang diriwayatkan secara an'anah ni ialah termasuk dalam hadis yang bersambung sanad. Dari segi zahirnya hadis ni termasuk dalam hadis yang bersambung sanad, maknanya hadis yang musnad. Dan apabila hadis musnad, ianya hadis yang diterimalah. Ada syarat, kita akan tengok pula ketika itu syarat lain, iaitu perawinya bagaimana. Kalau perawinya adil, maka hadis tersebut adalah hujjah. Okey, kemudian wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirrawi an yaqula haddatsani wa akhbarani. Okey, ini adalah perbahasan tentang cara penyampaian hadis oleh perawi. Cara hadis kita sebut sini adab, maknanya bagaimana perawi menyampaikan hadis. Okey, kata Imam Haramain, wa idza qara'a asy-syaikhu yajuzu lirrawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Okey, apabila syekh kepada perawi ini membaca kepadanya, iaitu kepada perawi ini, dan perawi ini mendengar bacaan syekh dia ni, maka bolehlah apabila dia nak meriwayatkan hadis ni daripada syekh dia ni, maka bolehlah dia kata haddatsani atau akhbarani. Haddatsani ni telah berkata kepada aku, atau akhbarani, ataupun telah mengkhabarkan kepada aku, iaitu syekh yang dia ambil hadis tersebut. Ataupun boleh juga dia kata haddatsana atau akhbarana atau anba'ana atau sami'tu, dan tidak ada perbezaan di kalangan, wala khilaf fi jawazi jami'i dhalika kama qalahu al-Qadhi Iyad. Maknanya Qadhi Iyad mengatakan bahawa semua sirah-sirah tadi itu boleh diriwayatkan kalau dia dengar daripada syekh dia, syekh dia baca dan dia mendengar. Sama ada syekh dia tu maknanya sama ada syekh tersebut memang memaksudkan untuk beritahu dia, ataupun
Tidak. Maknanya kalau dia ada dalam majlis tu dan dia dengar syekh dia membaca dan dia mendengar, maka dia boleh meriwayatkan hadis tu juga kepada orang lain dengan menyebut sirah-sirah yang tadi itulah, haddatsani, akhbarani dan yang lain-lain lagi. Anba'ana, akhbarana, haddatsana, atau sami'tu. Okey. Dan kemudian maka yajuzu lirawi an yaqula haddatsani aw akhbarani. Maka dia boleh meriwayatkan hadis tersebut dengan cara dia mengatakan bahawa haddatsani aw akhbarani. Kemudian wa idza qara'a huwa 'ala asy-syaikhi fa yaqulu akhbarani wa la yaqulu haddatsani. Tetapi kalau perawi ni yang baca depan syekh dia, maknanya perawi ni baca depan syekh dia, maka boleh dia mengatakan, harus dia mengatakan akhbarani, dan tidak boleh dia mengatakan wala yaqulu haddatsani. Okey. Wa idza qara'a huwa 'ala asy-syaikhi fa yaqulu akhbarani. Okey, kemudian wa in ajazahu asy-syaikhu min ghairi qira'atin fa yaqulu ajazani aw akhbarani ijazatan. Okey, dan kalau dia tidak membaca di depan syekh dan syekh tidak membaca kepada dia, tapi syekh memberi ijazah, syekh dia ni bagi ijazah, maknanya contohnya ajaztuka bi jami'i marwiyati, contohnya aku mengijazahkan kepada engkau dengan semua yang riwayat, maknanya apa yang aku dengar daripada syekh-syekh aku ijazahkan kepada engkau, contohnya. Maka bila orang yang mendengar ni, iaitu perawi ni dengar daripada syekh dia macam ni, bila dia nak menyampaikan hadis tersebut, dia hendaklah dia berkata ajazani, maknanya syekh telah memberi ijazah kepada aku ataupun telah memberitahu aku secara ijazah. Maknanya dia tak bolehlah sebut haddatsana ataupun sami'tu. Dia tak boleh hadis-hadis yang memberi mengelirukan. Dia tak boleh sebut sirah-sirah yang menunjukkan bahawa dia dengar hadis tu. Maknanya bila dia menerima secara ijazah, maka dia hendaklah menyampaikan secara ijazah, bukannya dia sebut secara seolah-olah dia dengar ataupun dia baca depan syekh tu. Itu adalah perbezaan. Dan kalau kita tengok dia adalah tingkatan yang lebih tinggi ni, yang mana bila seorang perawi tu mendengar sendiri daripada syekh dia, itu yang lebih tinggi. Kemudian apabila dia baca depan syekh dia dan syekh dia dengar, dan yang paling bawah sekali ni ialah apabila dia dapatkan secara ijazah saja, itu yang paling rendah lah. Dan ada lagi istilah-istilah yang lain, sirah at-tahammul ni, maknanya menanggung makna hadis tu. Bila cara seorang perawi hadis ni menerima hadis ni banyaklah, dan ianya adalah perbahasan dalam ilmu hadis lah. Untuk lebih detail lagi boleh dirujuk dalam ilmu hadis lah, dalam kitab-kitab ilmu hadis. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa amal qiyas, dan adapun qiyas, dan ini adalah satu tajuk yang lain, yang besar, yang panjang, yang penting, iaitu dalil yang antara dalil yang disepakati
oleh ulama yang berada pada yang mengikut turutannya adalah yang keempat lah, yang akan kita akan kita sambung lagi lah perbincangannya pada siri-siri yang akan datang, insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.